Ya. Okey, hari ini kita akan bincangkan soalan percubaan mana punya ni? Modul kecemerlangan SPM SMKA dan SABK. Oh, yo. Majlis Pengetua SMKA dan SABK. Saya pun tak tahu SMKA, saya rasa Sekolah Menengah Kekuasaan Agama. Okey, kita tengok kat sini soalan nombor 1 dia agak mudah. Lebih mudah daripada Selangor lah. Selangor. Okey, nombor 1 kita tengok . Nombor 1, siapa punya kursi tak sini? Oh, jatuh dia. Aduh. Ni budak-budak kelas pagi tadi ya. Aduh. Payah budak kecil. Nanti dia sapu ni. Diberi bahawa hubungan antara set X, ini X sama dengan 0,1,4,9,16 tu, dan Y sama dengan 0,1,2,3,4,5,6 ialah kuasa 2 bagi. Kan? Kuasa 2 bagi, nampak? Kuasa 2 bagi maksudnya yang ini adalah kuasa 2 bagi ni. Kan? Ni adalah kuasa 2 bagi ni. Okey. Cari imej bagi 9. Kalau dia kata ini adalah kuasa 2 bagi ni, maksudnya macam mana cerita? Okey. Dia kata hubungan dia adalah kuasa 2 bagi. Jadi siapa objek, siapa imej? X objek, Y imej. Jadi yang ini adalah kalau ikut ayat dia kan. Okey. Ini adalah objek, Y objek. Kuasa 2 bagi. Oh ni betul. Ini adalah objek, ini adalah imej. Sebab dia kata kuasa 2 bagi. Jadi maksudnya 0 kuasa 2, 0. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Situ. Imej bagi 9. Itu dah dapat jawapan kita. Imej bagi 9 adalah jawapan terus direct kita dapat. Imej bagi 9. Maksudnya objek 9, betul tak? Bila dia minta imej bagi 9. Maksudnya apa? Yang dia bagi ni adalah objek. Sebab dia minta imej. Ini jawapan kita 81. Sebab dia kata kuasa 2 bagi. Ungkapkan hubungan ini dalam bentuk pasangan tertib. Ungkapkan. Pasangan tertib macam ni kita nak buat pasangan tertib. Pasangan tertib dia adalah sama dengan koordinat. Dia macam koordinat. Jadi kita kena buat balik macam ni. Koordinat. Jadi kita buat objek dia 0, 0. Lepas tu 1, 1. Kemudian 2, 4. Kemudian 3, 9. Lepas tu terus pergi sampai 4, 16. Okey, macam mana dengan 5 dan 6? Dengan 5 dan 6. Nampak? 5 dan 6 perlu buat tak? Boleh tak ada kat atas. Nampak? Tak ada kat atas. Jadi kita tinggal kat sini saja. Sampai situ saja. 2 markah je dia bagi. 2 markah je. Okey. Senang lah. Okey, soalan A ini mudahlah soalan A. Tapi benda ni kadang-kadang confuse. Saya memang confuse benda ni selalu. Kan? Sebab apa? Bila exam, otak kita laju. Kita buat laju, baca pun laju. Kan? Mesti balik-balik buat. Tapi tak apalah. Markah dia 5 kita bagi dia. Boleh? Okey. Soalan B pula. Okey, nombor 1B kat sini. Satu fungsi ditakrifkan oleh fx sama dengan x tambah k per 2x tambah 3. Ini macam sebelum ni pun kita dah bincang benda ni. Tak sama dengan h.
Jadi bonus lah. Nombor 1, cari nilai untuk H. Macam mana nak buat cari nilai H? Kita ambil bawah dia, jadikan dia sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Jadi gantikan X ni dengan H. Tak ganti pun tak apa. Kemudian letak akhir pun tak apa. Boleh. Cara dia. Kalau kau buat macam ni, 2X tambah 3 sama dengan kosong, kamu akan dapat 2X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian kamu boleh, sebab itu kamu buat H sama dengan negatif 3 per 2. Pun boleh. Nak ganti H tu siap-siap pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Ini pun senang. Kalau selangor macam ni, alangkah bahagianya. Nombor 2. Jika X sama dengan 2 dipetakan kepada diri sendiri di bawah F, cari nilai K. Apa maksud dipetakan pada diri sendiri? F2 sama dengan 2. Itu maksud dipetakan pada diri sendiri. F2 sama dengan 2. Objek 2, image pun 2. Jadi F2 substitute kat sini tadi. Jadi kita akan dapat apa? Gantikan X ni dengan nombor 2. Jadi kita akan dapat apa? 2 tambah K per dengan 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 2 algebra biasa. Okey. Ni boleh congak lah. 4 campur 3, 7. 7 darab 2, 14. 2 campur K sama dengan 14. Jadi K sama dengan 14 tolak 2 dapat 12. Okay. Bagi pelajar-pelajar yang menonton secara YouTube, tak ada soalan dekat saya punya apa? Link kat bawah. Bawah tu saya ada apa nama dia? Description. Oh, betul pula. Okay, description. Melayu apa? Description susah juga. Description bahasa Melayu. Boleh duduk depan ni boleh? Okey, kamu pergi kat mana tadi? Salah tempat. Oh. Okey. Apa tadi? Oh, dekat description tu ada soalan. Kamu download, print, lepas tu baru tengok semula rakaman ni. Okey, ingat tu. Okey, kita masuk soalan nombor 2 terus. Ni terlepas satu, nanti saya bagi link kat YouTube, kamu boleh tengok balik. Nanti saya kena buat pindah ke sebelah. Susah sikit kan. Saya kena pasang aircon ni. Aircon tu pasang sebelah. Aircon sebelah tu lingkup. Kena tipu ni. Nombor 2. Tengok soalan nombor 2. A. Punca-punca bagi persamaan kuadratik. Punca-punca bagi persamaan kuadratik. 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 9 sama dengan 0. Adalah M dan N. Manakala punca-punca bagi persamaan kuadratik, banyak panjang cerita dia. Kan? Jadi kita tengok satu-satu. Kena share juga. Rasa macam pelik pula tak ada soalan ni. Okey, nombor 2. Boleh Anan, Amira, skrin dah jadi kecil. Kamu boleh besarkan Okey. A, punca-punca bagi persamaan kuadratik. Dia kata 2x kuasa 2 campur 5x campur 9 sama dengan 0. Punca dia adalah M dan N. Ini cara kita boleh biasalah. Daripada persamaan kat atas ni, yang kita dapat persamaan kat atas ni adalah A sama dengan 2, B sama dengan 5 dan C sama dengan 9. Okey, dapat kat situ. Seterusnya kat situ, manakala punca-punca dia bagi satu lagi persamaan kuadratik kat sini. Dia bagi Px kuasa 2 tolak 3x. Kemudian campur Q sama dengan 0. Mempunyai punca dia adalah M tambah 2 dan N tambah 2. Yang ini A dia sama dengan P, B sama dengan negatif 3, C sama dengan
Q. Itu maklumat. Lepas tu formula macam biasa. Formula punca. Kan? Tadi kita ada buat kan. Itu sorba porca. Kan? Sor hasil tambah. Sorba. Dengan porca. Nampak? Kan? Por ni product of root. Maksudnya hasil darab punca. Kau pakai HDP. Yang ni HTP. Cuma nak sebut dia tak sedap. Jadi saya tukar jadi in English. Sum of root and product of root. Sorba porca. Sedap sikit nak ingat. Kan? Jadi kita masukkan. Sor kita adalah M tambah N. Sama dengan negatif B. Negatif 5/2. Okey. Ni sama juga ni. Por maksudnya darab. Bila kita darab, M darab N. M darab N sama dengan C. 9. Oh, ni bukan 9. Ni 9/2. Habis sebelah ni, buat benda yang sama untuk orang sebelah. Buat benda yang sama. Formula yang sama. Okey. Sorba porca juga. Porca sama. Cuma hasil tambah dia akan jadi M tambah 2 tambah N tambah 2. Sama dengan negatif B. Negatif 3 per dengan P. Okey. Dan kamu akan nampak, kita ada M tambah N sini nampak. M tambah N kat sini. Saya akan letakkan dekat-dekat. M tambah N campur dengan 4 sama dengan 3 per P. Masukkan M tambah N kita. M tambah N adalah negatif 5/2. Negatif 5/2 campur 4 sama dengan 3 per P. Okey, nak cari P. Kita selesaikan pecahan dulu lah. Pecahan ni. Kamu nak selesaikan semua boleh, satu-satu boleh. Contoh saya selesaikan semua. Selesaikan semua macam ni. Maksudnya kat sini, kamu akan tengok yang ini tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator. Ada kalkulator lah. Aduh, senang ada kalkulator. Saya tak ada kalkulator. Okey, ada kalkulator, pakai kalkulator. Tak maaf benda ni. 4 tolak 5/2. 3/2, betul? 3/2 sama dengan 3 per P. Bagi mampus dia 3 ni. Dapat? P sama dengan 2. Okey, dalam pecahan atas sama boleh mati, bawah sama boleh mati. Asalkan jangan duduk bersama. Duduk bersama mati. Okey? Sebelah sana pula. Dah dapat P, kita pergi buat por pula. Por maksudnya apa? Darab. M tambah 2 dengan N tambah 2 sama dengan Q per dengan A dia apa? P. Jadi benda ni kena buat apa? Kena expand. Kena kembangkan. MN. Campur dengan 2M. Campur dengan 2N. Campur dengan 4. Sama dengan Q per P kita 2. Tak. Yang ini MN dah ada. Yang ini boleh faktor. Yang ni boleh faktor. Jadi MN saya letak dulu MN campur ni boleh faktor 2 keluar. M tambah N campur 4 sama dengan Q per 2. Jadi kita ambil nilai kat sini. Macam tadi juga. M tambah N negatif 5/2. Negatif 5/2. Okey, MN berapa tadi? 9/2. Okey, campur 4 sama dengan Q per 2. Okey, ambil kalkulator semua tekan yang ni. Tu, apa? 7/2. 7/2 sama dengan Q per 2. Matilah 2. Q sama dengan 7. Bukan senang nak dapat markah 4. Habis whiteboard. Markah 4 dapat. Habis whiteboard. Kalau 14, 2 kali whiteboard padam. Normal lah. Betul? Boleh Fazil lah. Okey. Kita tengok soalan lepas tu seterusnya 2 markah. Okey. Ini saya padam dia. Okey. Soalan seterusnya nombor 2B.
Persamaan kuadratik 2x kuasa 2 campur dengan set P. Ini hati-hati ya tulis. Px tu kat luar. Jauh sikit kamu tulis. Tolak dengan Q campur 1. Bagi nampak. Sama dengan kosong. Mempunyai dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Nampak? Jadi apa maksud dua punca yang sama? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Ini dua punca yang sama. Yang ini kita tengok dekat apa ni? Jenis punca betul? Ada berapa jenis punca? Ada 4. Saya tak puas hati. Siapa yang jawab 3? Saya lawan. Saya tak kira. 4. Saya nak lawan juga 4. Saya tak kira. Nampak? Siapa yang tak puas hati? Jenis? Punca. B kuasa 2 tolak 4. AC lebih besar pada kosong. B kuasa 2 tolak 4. AC sama dengan kosong. B kuasa 2 tolak 4. AC lebih kecil pada kosong. 3 je. Ada. Israt ingat. Siapa yang lupa? 4 AC sama dia garis dia geng lain. Lebih besar atau sama dengan kosong. Okey. Yang ini dua punca nyata berbeza. Dua punca nyata berbeza. Kenapa ada perkataan nyata tu? Sebab nombor, kamu tak belajar ni, cuma benda tu wujud. Nombor ada dua jenis sebenarnya. Yang diketahui dalam matematik peringkat SPM lah sepatutnya. Iaitu satu nombor nyata. Kita panggil real number. Real number, nombor yang kita boleh pegang, bernyata. Satu lagi imaginary nombor. Nombor tu tak wujud, kita imagine je. Macam mana? Pening susah kan? Contoh, punca kuasa 2, negatif 1. Kamu tekan kalkulator, memang dia bagi error punya. Benda tu ada, nombor tu ada. Nombor tu kita hanya boleh imagine je. Okey, nombor tu ada. Macam mana? Tak nampak. So, kita panggil dia imaginary number. Sebab tu bila kamu tengok dia kata dua punca nyata dan berbeza. Maksudnya nombor tu nombor yang biasa yang kita gunalah, bukan nombor imagine. Sebab bila kamu buat tu, kan dia keluar I. Nampak I? I tu maksudnya imaginary numbers. Benda tu tak wujud. Tapi kita imagine je. Macam angan-angan, bukan angan-angan lain. Mimpi. Paling best kali mimpi ambil exam SPM. Pernah? Kau mimpi bangun pagi kalau pergi sekolah ambil SPM ambil. Jawab tu. Kalau mak tak boleh jawab. Susah lah soalan kan. Macam-macam lah pening kepala kan. Lepas tu frust lah balik rumah. Mak dia macam mana tak boleh jawab mak pun. Alah. Lagi 2 bulan pun. Sebab masa tu baru naik semangat. Sempat lagi. Sebab dalam mimpi tu frust lah. Kan? Jadi yang kita doa bagi ini. Yang ini dua punca nyata berbeza. Dua punca nyata dan sama. Tiada punca nyata. Yang ini punca-punca nyata saja. Dia kata yang ini kalau in English we call it have real root. Ni real real. Dia tak bagi tahu different ke equal, dia tak bagi tahu. Sebab tu dia ambil dua-dua. Yang ni dengan ini combine sekali. Faham? Dua ni tak boleh combine. Sebab ni ada, ni tak ada. Tak boleh combine. Jadi kat sini dia kata apa? Dua punca yang sama. Kita senanglah masuk. Mana B kita? Punca kuasa 2 P kuasa 2 tolak 4. A kita 2. C adalah negatif Q campur 1 adalah C. Sama dengan kosong. Soalan nak apa? Ungkapkan P. Betul? Ungkapkan P. Jadi ini akan jadi apa? Punca kuasa 2 dengan kuasa tinggal P. Tolak, ambil nombor dulu. 8. Relax dulu sabar. Sabar, pelan-pelan. Okey, dia nak P betul tak? Dah ada? P sama dengan, ni pergi sebelah. 8 negatif Q campur 1. Dapat jawapan P negatif 8Q campur 8. Markah 2. Jadilah ni 2. Nampak? Kita target pun bukan banyak mana pun markah kita nak. Tak? 96 je. Banyak. Jadi biarlah salah sikit. Betul?
Nombor 3. Okey. Nombor 3 kat situ. Tengok. Ni dia sahabat Adam Amira dengan Hanan boleh ke? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kenapa tak datang? Mana saya punya ni? Okey, boleh Baik. Nombor 3. Hasil tambah sebutan n yang pertama bagi satu janjang aritmetik diberi adalah Sn sama dengan 3n kuasa 2 tolak 13n. Ingat kamu dah hafal formula Sn. Aritmetik, geometri dah hafal semua, betul tak? Penat hafal. 3 hari 3 malam. Letak kat katil. Hafal. Tiba-tiba soalan bagi formula lain. Nampak? Apa maksud dia? Bila dia kata bagi yang lain, maksudnya gunakan yang ini. Lupakan yang lama, tengok yang ini. Itu maksud dia. Kalau dia bagi formula ni. Jadi, sebutan pertama, bonus. Sebutan pertama, bonus. Sebab apa? A sama dengan T1 sama dengan S1. A. Jadi maksudnya apa? Ganti saja N ni dengan 1. Dapat terus 3 kali 1 tolak 13. Dapat negatif 10. Itu A. Dapat terus bonus. 1 markah. Beza sepunya. Okey. Yang ni yang selalu ramai silap. Beza sepunya adalah D. D formula kita paling simple untuk D adalah T2 tolak dengan T1. Dah ada T1 tu. Dah ada T1 tu tak? Jadi yang kita kena cari apa? T2. Boleh tak buat T2 ganti dalam ni? Dia tak boleh lah ganti terus macam ni. Sebab ini T, ini S. Jadi kita kena guna formula T2 sama dengan S2 tolak S1. Itu formula untuk T2. Kalau dia minta T5, S5 tolak dengan S4. Selepas tolak sebelum. Jadi kita nak buat D, kita kena pergi mana dulu? Pergi sini dulu. Nak pergi sini, dia request apa? Dia kata aku nak S2. S2, boleh congak tak S2? Tak boleh, kita cari dulu S2. S2 sama dengan 3, 2 kuasa 2 tolak 13 kali 2 sama dengan 12 tolak 26 dapat negatif 14. Itu S2. Dia banyak request tau, dia minta. Dia nak yang ni. Mamat ni minta kat sini. Dia ni minta kat sini. Jadi kita patah balik. Okey, S2 dah ada, patah balik sini. Jadi kita akan dapat T2. T2 sama dengan negatif 14 tolak T1 kita negatif 10. Jadi kita dah dapat T2 kita adalah negatif 4. Bawa sini pula. Nampak? Jadi negatif 4 T2 tolak dengan negatif 10. Dapat jawapan kita dapat 6. D sama dengan 6. Dia request. Jadi kita dah penuh request yang ujung sekali, dia akan patah balik bagi kita jawapan. Markah 2 je. Hasil tambah 16 sebutan pertama. Kan senang C dia. Nampak? C jawapan dia apa? S6 16. Terus masuk saja S16. S16 maksudnya 3 16 kuasa 2 tolak 13 kali dengan 6. Hasil tambah 16 sebutan pertama. Ambil kalkulator, tekan saja. Itu dapat jawapan. Apa ratus ni? 1000 ke ratus? Ke kecil je? Ratus oh? 560. 560 Siapa? Siapa? Okey. Boleh? Okey, itu nombor 3. Kita terus pergi soalan seterusnya. Nombor 4, bulatan. Okey, tengok kejap bulatan. Okey.
Nombor 4. Dia bagi satu gambar ajar. Saya baca soalan ni kalau syok kan. Kalau exam kamu itu dapat yang ni kan. Oh no. Apa? Biasalah ada pengalaman jawab susah sekali sebagai rakyat Selangor. A, O, B. Dalam rajah 4, panjang lengkok AB ialah 15 pula. 1.5 kali panjang jejarinya. Panjang lengkok S sama dengan 1.5 kali panjang dia punya jejari. Okey, nampak? Cari sudut AOB. Oh, trik betul soalan ni. Dia pandai betul trik kan? Kita samakan je dengan formula kita apa? S sama dengan J theta. Kan? Sebab kita pakai J, kita pakai J. Pakai A, pakai A lah. Jadi automatik dapat terus. Theta sama dengan 1.5. Dah selesai. Itu markah ada 2 je. Kalau buat susah kalau tak pernah buat. Dia kaedah guna perbandingan je, bukan pengiraan pun. Kan? Kita bandingkan. B pula. Dia bagi rajah menunjukkan seutas dawai berbentuk bulatan dengan jejari 9. Okey. Jejari 9. Lepas tu ada sektor jejari 12. Okey. Dibengkokkan untuk membentuk sebuah sektor AOB dengan pusat O berjejari 12. Nampak? Cari sudut bagi sektor AOB. Apa maksud dia ni? Macam mana ni? Maksud dia. Perimeter. Panjang. Betul tak? Yang ini lilitan dia. Lilitan dia apa formula lilitan? 2 pi J. Salah. Pi D. Pening sama lah dua. Ini diameter. Ini diameter. Sebab kamu tengok dalam senarai formula matematik, lilitan dia bagi pi D. Tapi sekarang dia dah tambah 2 pi J. Dulu dia tak tambah tau. Dulu formula dia letak pi D je kot. Alamak, pi D. Sudah. Kan hafal 2 pi J. Benda sama je pun. Okay, kita dapat 2 pi J. Maksudnya jawapan kita apa? Lilitan dia 18 pi. Betul? Lilitan dia adalah 18 pi. Yang ni lilitan ni dibengkokkan jadi binatang ni. Binatang ni maksudnya S 12 12. Jadi dapat apa? 12 campur 12 campur S sama dengan 18 pi. Nampak? Salah kenapa? Dia suruh ganti pi. Belum habis lagi. S pun tak ganti lagi. Belum lagi. Jadi kita akan dapat S kita apa formula S? S sama dengan J theta. S sama dengan J theta. Jadi 24 campur dengan J kita 12 theta yang tak tahu. Sama dengan 18 pi 3.142. Dapatlah 12 theta sama dengan, tekan kalkulator. Dia tak payah kira satu-satu kan. Dia kira sekali terus. Per dengan 2 belah potong. Dapat theta terus. Sekaligus tekan kalkulator. Apa? 2.313 red. Red tambah 0.400 ialah 77. Okey. Kamu tengok dia pakai formula simple-simple je, betul tak? Satu simple je. Kan? Kenapa dia bagi macam ni? Sebab dia nak bagi kamu pelajar tu rasa dihargai sebab study. Bila kamu buat exam, kamu dapat, sebenarnya kamu dah merasa dihargai tau. Kan? Ini study soalan kau lah. Keluar soalan lain langsung tak ada dalam study. Rasa seperti tak dihargai langsung.
Kan? Tapi takkan nak bagi budak-budak semua. Nanti dia adalah selit-selit sikit. Boleh? Alif kan? Alif boleh eh? Okey. Alif sekolah mana? Sigombak ni dengan dia orang ni sekali. Satu sekolah, satu kelas. Kelas lain lah. Kelas ada berapa kelas semua? Yang ambil MA banyak. 4 kan? Berjumpa budak dia kau ni. Program tak ada orang. Ni. Siapa tu? Saya mula kenal dia tu geram tu. Kan dah duduk belakang bising. Dulu lah, sekarang tak boleh. Tetap kat belakang. Kelas kecil ni belakang enggak. Dulu kat belakang belakang Masa kelas apa? Kelas betul lah. Belakang. Lambat. Okey, nombor 5. Boleh Faiza? Nombor 5. Rajah menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus QR bersilang pada titik Q. Tapi itulah pengalaman saya pergi buat seminar dekat sekolah biasa, sekolah asrama penuh dengan sekolah agama. Beza tau. Beza. Kalau sekolah biasa tu pelajar dia biasanya dia ni sikit. Dia aktif sikit. Sebab apa? Kelas MAT tak banyak pun. Nampak? Kalau pergi sekolah agama, semua tidur. Banyak tidur. Kan? Sebab apa? Diorang banyak benda nak kena belajar. Subjek pun banyak. Betul tak? Buat seminar pula. MAT yang selalu fail. Tidur. Kan? Sekolah asrama penuh, 400 orang. Tu dewan je tak. Ramai-ramai ambil MAT. Kan? Kita explain, dia angguk je. Tahu kenapa? Dia dah siap. Saya explain dia. Direct dia punya. Laju. Beza betul. Kan? Tapi sekarang dulu. Sekarang dah lain. Sekarang ramai budak pandai tak nak pergi asrama. Nyampah tak boleh main game. Okey, ini Q, ini P, ini R. Okey. Apa ayat dia bagi? Yang penting dekat perkataan pertama tu, ayat pertama apa perkataan yang penting? Salah nombor ini. Apa dia kata? Bersilang. Bersilang nampak? Bila ada perkataan bersilang, maksudnya kita perlu ada kalau bersilang nak cari orang tengah ni kena buat apa? Persamaan serentak. Kalau soalan tanyalah, tak tanya jangan kamu buat juga kan? Kemudian dia bagi itu PQ. PQ biasanya saya tulis macam ni. Maksudnya ini untuk PQ punya. Kan? PQ Y tolak 7 sama dengan 2X. 2X. Dan dia bagi tahu PQR 90. Lagilah senang 90. Automatik terus kita potong yang serentak tadi. Boleh buat kan? Pakai kan? Tapi kita tengok ni dulu. Fokus dekat ni dulu. Bila jumpa 90 maksudnya automatik berserentak. Jadi M ni M1 dengan M2 apa formula berserenjang? M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Formula berserenjang. Dia keluar satu-satu tau benda tu. Dan bila kamu dalam exam, benda tu kamu tahu tau. Biasanya kamu tak tulis. Kamu tulis. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita dah pergi satu tempat, kita dah buat benda lain, kita kadang-kadang boleh lupa. Walaupun benda tu kita selalu ingat. Jaga. Nampak? Kan? Dah dapat kat sini. Yang ini kita kena bangkang dia. Dia bagi persamaan PQ je ni. Kita cakap apa persamaan macam ni garis lurus. Tak sekolah. Sembang dengan soalan tu. Tukar jadi apa? Macam ni. 2X tambah 7. Baru betul. Kita adjust. Macam kuadratik sama juga. Kalau dia bagi bukan persamaan kita tukar. Kan? Garis lurus. Dia bagi bukan persamaan garis lurus. Kita tukar. Jadi kat sini apa kamu dapat? M dia adalah PQ punya M2 kan. M2 sama dengan 2. Saya ambil kat sini sebab saya tanda M2. Kalau kamu tulis M1 lah ikut.
Dan kita boleh dapat M1 kita. Betul. Jadi M1 kita berapa? M1 kita adalah negatif 1/2. Kamu hanya perlu 2 terbalikkan, letak simbol negatif. Okey. Cari persamaan QR. Cari persamaan QR. Nak cari persamaan, kita kena ada kecerunan. Dah ada belum? Dah. Dan perlu ada satu koordinat. Ada belum? Ya. Koordinat kita apa? 10, kena ada. Kalau tak ada, tak ada buat soalan. Jadi kita ada Y sama dengan negatif 1/2X tambah C. Masuk koordinat kita 10, jadi 0 sama dengan negatif 1/2X. Kita 10 tambah C. Jadi kita akan dapat C sama dengan 10 bahagi 2, 5. Dapatlah persamaan kita Y sama dengan negatif 1/2X tambah 5. Ini nombor A. Boleh? Simple. Maksudnya soalan ni maksudnya boleh jawab ni. Soalan kita panggil dia soalan boleh jawab. Okey? Koordinat titik Q, apa tadi idea kita? Persamaan serentak. Nampak? Bersilangan. B, persamaan serentak siapa terlibat? Yang mula-mula apa? Y sama dengan 2X campur 7. Kemudian bawah dia Y sama dengan negatif 1/2X campur 5. Kalau kamu nak buat menu macam ni pun boleh tolak, tak ada masalah. Tak susun balik pun tak apa. Kan? Tapi lagi senang, kita susun pakai kalkulator. Kalau nak susun pakai kalkulator, X mesti duduk di depan. Jadi saya akan susun jadi negatif 2X campur Y sama dengan 7. Yang ni akan jadi 1/2X campur Y sama dengan 5. Ni ambil kalkulator je tekan yang pakai simultaneous equation tu. Okey, terus kamu akan dapat X sama dengan Y sama dengan berapa dapat? Siapa? Aduh, itu betul tak Wan sekarang? Okey. Negatif 4/5. Okey, okey. Negatif 4/5 okey? Y? 27/5 okey? Logik lah kan? Ada jawapan lain dapat? Tak ada? Kan dia harap kan dapat ni. Siapa? Kelas kau kali ni berapa orang dapat A+? Ahmed? Paling tinggi A? Adalah A. Kan? Dahsyat dia dapat A. Soalan Selangor dia dapat A, dahsyat. Dapat B pun dahsyat. Dapat C pun dahsyat. Lulus pun dahsyat. Gagal biasa. Soalan dia ni gagal biasa. Sebab soalan dia kebanyakan soalan yang jarang-jarang lah. Jarang-jarang. Ini bagus dia bagi macam tu. Belajar sedar sikit. Nombor 6. Boleh Senang tapi tak jawab lagi soalan. Soalan belum jawab. Sorry. Koordinat. Koordinat Q. Negatif 4/5. 27/5. Koordinat Q. Nampak ke? Hanan, nampak? Nampak cikgu. Nampak? Okey. Nombor 6 pula. Jom kita tengok nombor 6. Okey. Nombor 6. A. Raja 6 menunjukkan 6 kepingkat berhuruf. Index. Index S. Tadi kita baru buat kan? Tapi tadi lain sikit lah. Cari bilangan cara untuk menyusun. Maksudnya apa? P. Arrange. Menyusun adalah permutation. Yang mana huruf vokal duduk bersebelahan. Dan berakhir dengan konsonan. Alamak, tadi baru buat dengan Fazila tadi ni. Lebih kurang soalan dia. Jadi kita kena susun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? 6 kan? Dia kata apa tu? Huruf vokal dan konsonan, huruf vokal duduk
huruf yang mana huruf vokal duduk bersebelahan dan berakhir dengan huruf konsonan. Wah. Wah, dahsyat ni. 4 keping kad huruf yang dia nak 4 keping je, sorry. Dia nak 4 keping je. Okey. Huruf vokal duduk bersebelahan. Huruf vokal ada satu I dengan E, betul? I dengan E saja, jadi kat sini. Letak I dengan E saja. Okey. Tapi dia kata dengan syarat kedua, dia bagi syarat kedua. Berakhir dengan huruf konsonan. Maksudnya keadaan yang boleh wujud adalah macam ni dan macam ni saja. Dia tak boleh pergi ke ujung. Sebab sepatutnya IE boleh pergi ke ujung. Tapi sebab dia nak juga konsonan ada kat ujung. Nampak kan? Kat ujung kan? Okay. Boleh? Okay. Jadi keadaan kita macam ni je. Maksudnya saya buat simple je. Yang ini yang pertama kat sini adalah apa? IE. Ini adalah 2 faktorial tukar. Okay. Yang ini 2 huruf daripada berapa? Balance kita ada lagi 1, 2, 3, 4. Balance kita ada lagi 4 huruf. Tapi kita nak pilih untuk masuk kepada 2 tempat saja. Kita panggil dia ada 4, pilih 2 saja. Ada 4, pilih 2 saja. Nampak? Sama tak dengan keadaan ni? Benda yang sama berlaku, betul tak? Benda yang sama berlaku. Jadi yang ini pun sama juga. 2 faktorial, 2 tempat lagi adalah sama, iaitu 4P2. Jadi kalau benda yang sama 2 benda ni, kita buat apa? Campur. Ataupun kita buat awal-awal darab 2 pun tak apa. Jadi kesimpulan saya buat dulu jawapan kita. Oleh sebab itu 2 faktorial darab dengan 4P2 darab dengan 2 macam tu. Berapa darab 2 maksudnya? Ada 2. Nampak? Tapi kalau dia tak sebut kata akhir, konsonan akhir, kita darab 3. Sebab dia boleh berlaku 3 tempat. Ambil kalkulator berapa? 4, 3, 12, 4, 48. Betul? Okay. 48. Tu tekan kalkulator ke siapa? Oh, jangan. Aduh. Mak boyo memang boleh. Macam tu lah, masih pegang lagi lah. Okay. Soalan B. Faham ni? Tak faham tanya terus kan? Direct. Saya tak boleh pergi dekat, bahaya. Rekod ni. Dan saya duduk, kamu jauh ni semua 8 meter. Dekat kan? Okey, soalan B. Seramai 12 orang pemain bola jaring akan dipilih. Berapa orang akan dipilih? 12. Dipilih adalah apa? Combination C. Combination. Okey. Daripada apa? 9 orang pelajar menengah atas. Jadi menengah atas ada 9 orang. Menengah rendah 7. Menengah rendah 7. Ini yang boleh menyebabkan gaduh ni kat sekolah. Tu orang tak bagi macam ni. Sebab wakil sekolah ambil budak-budak kecil sama. Orang wakil bawah 15. Yang sibuk nak wakil sekolah sekali dengan kita orang. Ni punca buli dulu ni. Punca buli. Semua cari bilangan cara semua pelajar menengah atas dipilih. Macam mana dapat? Kita ni jawapan kita. Ini benar jawapan kita 1. Menengah atas semua dipilih. Maksudnya 9 menengah atas. Nampak? Menengah rendah berapa kena ambil? Nak cukupkan 12. Tambah lagi 3. Turunkan nilai asal. Berapa? 9C9 darab dengan berapa asal dia? 7C3. Kita baca dia 9 orang ambil 9. Campur dengan walaupun dia campur maksudnya dia darab kat sini. 7 orang ambil 3 je. Tekan kalkulator dapat bilangan cara. Yang ini susah sikit lah saya nak ni teka. Tapi yang ini 1.
Yang ha? Kejap lah, orang tengah fikir ni. Kejap ganggu betul lah. Hai, sekejap, tengok dah lupa dah. Oh, tak dapat. Oh? Banyak tau. Oh. 35. Hai. Itu dah dapat dia. Dah. Main-main lah. Boleh? Betul tak 35? Saya jaya. B pula dia kata sekurang-kurangnya 6 orang pelajar mendengar rendah dipilih. B. Nombor 2. Apa maksud sekurang-kurangnya 6 orang pelajar mendengar rendah dipilih? Sekurang-kurang maksudnya paling sikit 6. Kalau 6 mendengar rendah, sini kena ambil nak balance 6 juga. Sebab dia nak apa? 12. Tapi dia kata sekurang-kurang kita boleh letak 7 orang. Kalau 7 orang, sini kena ambil 5 sahaja. Ini kita panggil dia calonnya. Nampak? Turunkan. 9C6, 7C6, darab, dapat jawapan tanda. Sini 9C5, darab, 7C7, dapat jawapan tanda. Campurkan kedua-duanya, dapat jawapan akhir kita. Ini kejap. Oh, ini susah. 9, saya tak pas ke 9. 9, 15, 17, 18, 44. Ini bukan. Ini 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5. Oh, ni 7 tu. Berapa jawab? Yang ni atasnya apa atas? Atas. Alif buat apa? Saya dulu saya hafal ni. Fadilah buat apa atas? Ni. Atas. 588. Ha? 588. Bawah ni? Ha? 36. 126. Sekejap, ni saya tahu. 6784. Betul? Ha? 714. Oh, 784 bukan? Alah. Boleh faham tak ni? Dia cerita ni pasal biasanya soalan ni biasa dia keluar pakai AJK, persatuan, kan? Wakil-wakil sekolah macam ni, pemilihan, dia ada kumpulan-kumpulan melibatkan orang, biasanya combination. Kod, huruf, nombor semua biasanya adalah permutation. Kan? Betul lagi apa? Pilih atur. Kan? Dengan bungan. Gabungan. Cazak soal C. Tukar jadi combungan. Ni dapat pening. Faham? Faham tak combungan apa? Combine campur dengan gabungan. Jadi combungan. Okey, nombor 7. Nombor 7 ni bintang. Ini, soalan SPM tahun ni mesti ada. Mesti ada. Kan? Kalau tak ada tahun ni, tahun depan. Kalau tak ada tahun depan lagi. Tapi kita kena tengok because saya target yang ini ada. Sebab saya rasa saya bermimpi ke tu. Mimpi tanda kita SPM. Kamu mimpi exam. Mimpi tanda. Nombor 7. Dia bagi ada yang ni kita panggil dia graf menuju bintang. Sebab saya nampak macam dia menuju ada bintang. Naik ni bintang, menuju bintang. Graf menuju bintang. Ni sama dengan yang bawah ni. Kemudian ada kecil seorang lagi. Okey. Yang ini dia bagi 0, 1, 2, 3, 4. Yang ini 181, yang ini 1681, yang ini 727,
Yang ini K. Okey, macam mana soalan pertama nak cari nilai K? Ke barang kalian jumlah dia mesti sama dengan 1. Jadi ambil je kalkulator untuk A. Dia dapat apa? Nak cari K. Ambil kalkulator 1 tolak K sama dengan 1 tolak 7/27 tolak 16/81 tolak 1/81. Jawapan dalam pecahan juga. Ha? Ada 2? Oh lah, ada sorry. Ada 2 kali. Titik tu ada 2 kali, sorry. Tolak 16/81. Sebab yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Betul. Berapa dapat P? P pula. K. 1/3. 1/3. K sama dengan 1/3. Betul? Okey ya? Kalkulator je. Seterusnya soalan P. Mana P? P dia bagi tahu kat atas tu. P, X. Tentu. B. 4. P. Apa maksudnya? Dalam binomial. Okey. Yang ini apa? Mean. Yang ini variance. Dia bukan siapa, dia variance. Dia ambil sistem PY square. Ni mu. Ni V. Vertigen. P. Apa kau ni? Itu by ini apa? Sorry. Patut dari P. Soalan ni normal ke binomial? Binomial lah. Saya salah. Mana saya tengok yang bawah. Okey. Marah. Sorry silap. Jangan marah, nangis pula nanti. Saya ingat tadi normal. Binomial NP. NP maksudnya apa? N tu adalah bilangan tu, dah percubaan, dan P adalah kebarangan kalian berjaya. Jadi kita ambil yang mana kat sini? Biasanya nak mudah kita boleh pilih yang kosong tu. Kan? Yang kosong boleh, nak ambil yang 4 boleh, ambil ujung. Ujung maksudnya pertama kita boleh pilih sama ada nak ambil yang kosong ataupun yang ujung. Dua-dua boleh kita ambil. Cuma salah satu akan bagi P, salah satu akan bagi Q. Okey? Kalau kita ambil yang kosong, maka P kita akan mati. Kalau kita ambil yang ujung sana, 4, Q yang akan mati. Jadi kita nak cari P ke nak cari Q soalan dia. Kalau nak cari P, kita ambil 4. Sebab nanti dalam formula kita, Q yang akan mati. Sebab formula kita adalah P X sama dengan R NC R darab P kuasa R darab dengan Q kuasa N tolak R. Nampak? Kalau kita ambil N kita kosong, R kita kosong, maksudnya ini yang mati. Jadi kita akan dapat Q. Itu beza dia lah. Jadi kita ambil 4. Kalau kita ambil 4, maksudnya kita ambil P X sama dengan 4 sama dengan 4C4 darab dengan P kuasa 4 darab dengan Q 4 tolak 4. Boleh? Okey. Jadi berapa dia punya kebangkalan ni? 4 dengan 4 tak payah. Kuasa kosong pun tak payah. Yang tinggal P kuasa 4 sama dengan berapa? 1/81. Jawapan kita P sama dengan, macam mana nak buat punca kuasa 4? 1/81. Kalau kamu tak boleh, kamu kena buat punca kuasa kalkulator biasa. Kuasa 1/4. Ni bracket kan ada. Kalau kalkulator baru semua boleh buat punca kuasa.
Jawapan kita adalah 1/3. Macam sama dengan K. Kan? Lepas tu siapa tak berhati? Kenapa perlu kira lagi sekali? Boleh? Faham? Ini semua siapa yang besar. Saya terbalik N dengan B tadi. Okey, yang B itu baru normal. Yang B itu baru normal. Dah, sempat ke? Dah, salin. Boleh? Nombor 7B. Ini dah ke? Dah, Fazila dah. Adi, dah? Okey. Kita ambil. B pula, dia bagi situ, X ialah pemboleh ubat rawat saya. N. Okey. 12, 45. Itu macam jam pula. 25. Okey, saya tanya siapa yang apa? Israk ni apa? Min. Okey, yang ni apa Israk? Pandai. Cari nilai X apabila skor Z ialah 1.11. Apa formula untuk skor Z? Z sama dengan X tolak dengan min per dengan sisihan piawai. Okey. Jadi kita masukkanlah. Dia bagi berapa skor Z kita? 1.11 sama dengan X dia bagi. Dia suruh cari X betul? X tolak min kita 12.45. Berapa kita punya sisihan piawai? Kita ada varian varian 25. Jadi sisihan piawai punca kuasa 2 varian. Dapat 5. Selesaikan dapat X. Okey. Jadi X sama dengan ni 5.55 campur 12.45. Dapatlah jawapan 18. Betul. 18. 18. Boleh ingat Yang penting ni kamu jangan silap yang ini min dengan sisihan piawai salah. Dia bukan sisihan piawai, dia varian. Okey, kalau macam kamu nak cam macam mana? Dia senang aja. Sisihan piawai ni dia tak boleh lebih min. Dia tak boleh lebih min. Kalau lebih min siapa? Varian lah tu. Dia tak boleh lebih min. Okey. Nilai K. Sudah. B ada 1. B 2. Nilai K apabila P negatif K Z K sama dengan 0.7154. Okey. Yang ini macam mana nak buat? Yang ini kita akan buat graf loceng lah. Graf loceng. Bila graf loceng kita akan buat macam ini lebih kurang. Tarik. Ini maksudnya apa? Negatif dengan positif. Maksudnya seorang negatif kat sini. Seorang positif. Jadi K. Jadi luas semua. Yang ini kebarangkalian adalah luas di bawah graf. Luas di bawah graf kawasan ni. Okey, luas dia. Luas dia adalah 0.7154. Kita nak cari nilai K, kita kena dapatkan luas hujung. Jadi macam mana nak cari luas hujung? 1 tolak ni bahagi 2. Nampak? Jangan lupa bahagi 2, ada 2 orang kiri kanan ni. Itu besar. 1 yang ini 1 tolak 0.7154 dia kena bahagi 2. Cuba tekan kereta. Buat table dekat sini. Letak jawapan dia kat dalam. Berapa jawapan dia? 1, 4, 2, 3. Jom kita pergi cari dekat table kita. Saya dah bagi table kan? Ya. Satu, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3.
1, 4, 2, 3. Ngam-ngam kan dia bagi, betul tak? 1, 4, 2, 3 ngam-ngam, jadi dapat 1.0. Sini dengan 7, betul? Jadi 1.07. 1.07. Okey. Biasanya saya akan buat kat sini dapat 1.0 atas 7. Jadi Z kita adalah sama dengan 1.07. Boleh? Ha? Dia nak nilai K je. Dia nak nilai K. Jadi nilai K ni sama sebenarnya kiri kanan. K kalau belah sini maksudnya negatif 1.07. Belah sini adalah 1.07. Semua kena cekap guna table. Macam ni best lah sebab apa dapat tepat. K, ni Z. Jadi K sama dengan, sama lah betul tak? K sama dengan 1.07. Sama. Okey, soalan seterusnya nombor 8. Wow, linear law. Agak-agak kalau kamu dapat soalan ni hari tu, boleh skor full mark? Tak? Tak ada. Dia biasanya macam mana senang soalan tu. Lepas exam, tetap ayat sama. Sah je. Ayat dia sama je. Sampai SPM sama je. Sebenarnya keluar result A, sama je. Macam mana SPM tu? Sah. Dia sama juga macam harga barang dekat pasaran. Daripada dulu tak pernah orang kata murah. Dulu ni mahal pada dulu ni. Sebab dia ada generasi tau. Generasi, contoh kamu pergi beli gula-gula sekarang. Zaman kamu kecil beli gula-gula, portion dapat 5. Sekarang portion 1. Bagi kamu mahal tak? Budak generasi sekarang, itulah harga dia. Mungkin 2-3 tahun lagi, gula-gula sebiji RM1. Masa tu kamu dah nak mati lah. Saya dah tak ada dalam kubur dah. Kamu boleh atuk tahu. RM1. Gila mahal. Dulu zaman atuk, sebiji 100%. Wah, moyang kau bangun pada kubur. Zaman moyang dulu gila. Sebalang 100%. Nombor 8. Sama kat Ahmed. Tak pernah orang kata Ahmed senang. Tak pernah. Macam mana Ahmed? Susah. Lagi itu kalau kamu tanya kepada abang dan kakak kamu yang pernah ambil Ahmed dulu, tanya kepada yang dia fail. Tanya dia, macam mana Ahmed? Susah. Tak payah ambil lah. Tanya budak A+. Boleh kau ambil? Senang je. Belajar. Abang belajar 2 bulan je. Last exam bulan 12. Bulan 10 baru start belajar. Sebelum tu fail A+. Dia punya gagak je. Beza. Nampak? Tapi jangan buat benda tu. Nombor 8A. Tengok graf. Belajar menunjukkan sebuah graf garis lurus penyelesaian terbaik. Ini kalau siapa dia komplain ni, apa penyelesaian terbaik macam ni? Okey. Cari nilai Y apabila X sama dengan 10. Okey, kita tengok dulu dia punya garis lurus tu. Tengok dulu. Kita tengok Y sama dengan MX tambah C. Itu garis lurus. Okey. Kemudian dia kata pada ketika X 10. Kamu pergi dekat graf tu. Garis naik. Kamu akan dapati pada ketika X sama dengan 10. Paksi kita adalah Y per X. Tahu? Paksi kita adalah Y per X. Bukan Y Y per X. Y per X kita akan dapat berapa? 5, 6, 7, 8. Betul? Tengok graf dia. Dapat 8 betul tak? Jadi soalan tanya apa? Cari nilai Y. Jadi boleh tak cari nilai Y? Boleh. Berapa X? X adalah 10.
Masuk je. Y per 10 sama dengan 8. Y sama dengan 80. Senang kan? Tengok Selangor punya linear law. Oh. Bukan X8, Y8. Y per X. Faksi Y per X tu 8. Kotak dia senang dia bagi. Satu kotak satu. Okey, B pula. Soalan B. Pun boleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Dia bagi graf dulu. Graf dia bagi ada pintasan kat sini ada 3. Sini ada Q8. Faksi ni dia bagi faksi XY. Faksi ni dia bagi X kuasa 3. Jom kita tengok. Persamaan dia bagi adalah Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak P per X. Jadi kat sini kita kena follow Y. Petua dia follow Y. Kalau Y kita XY, jadi kat sini pun kena jadi XY juga. Jadi macam mana jadi XY? Darab dengan X. Jadi kita akan dapat XY sama dengan 3X kuasa 3 tolak dengan P. Kita darab semua dengan X. Okey. Dan kesimpulan kita dapat bahawa P ni adalah apa? Pintasan. Nampak? Dan 3 ni adalah kecerunan. Nampak? Jadi M kita sama dengan 3. C kita sama dengan negatif P. C. Jadi kita dah dapat dah. Soalan dia suruh cari apa? P dan Q. Jadi kita dapat kat sini negatif ni apa? 3 sama dengan negatif P. Jadi P sama dengan negatif 3. Kecerunan pula kita boleh buat kecerunan. Kita buat formula kecerunan. Formula kecerunan kita adalah 8 tolak dengan 3 per dengan Q tolak dengan 0 sama dengan 3 M kita. Okey. Darab naik kita akan dapat 5 sama dengan 3Q. Jadi Q adalah 5 per 3. Ha? P dia negatif. Dah soalan dia bagi. Suka hati tu P bukan pintasan. Pintasan dia 3. Saya pasal lah ni. Isyak tolong explain. Boleh Sapuan? Jangan nangis. Okey, saya tanya kamu Sapuan. Berapa pintasan dia Sapuan? 3. Okey, itu dah pintasan dia. Adakah P pintasan tu? P bukan pintasan. P tu nilai P. Nilai P ni kita samakan dengan pintasan. Nampak? Dia tak boleh ikut tu. Tak boleh ikut. Ni tak berhati. Rasa je nak balik je. Kan? Okey, nombor 9. Nombor 9 pendek ni je. Perbezaan dia. Pendek Tak, saya rasa macam soalan ni dibuat untuk menjimatkan kertas je. Macam saya beritahu kan, ini kan sekolah menengah agama punya. Kebanyakan pelajar tidur. Nampak? Kan? Jadi, dia buat soalan senang. Naikkan semangat. Rasa seperti dihargai. Lepas tu baru belajar ML sungguh-sungguh. Kalau bagi Selangor punya kat dia orang, terus drop habis. Nombor 9. A. Y sama dengan 1 per... Ini kita pernah bincang dalam kelas lah Puan. Ingat tak soalan ni? Tapi kita bukan U, tapi bukan X, T kot. U sama dengan 2 tolak 3X. Cari dy dx. Kita kena pakai petua rantai. Kita kena pakai petua rantai. Petua rantai maksudnya macam ni. Kita akan buat dy dx dulu. Dy dx. Lepas tu kita sediakan 2 tempat. Darab 2 tempat. Okey. Lepas sediakan 2 tempat, dy ni akan duduk di atas. Dy. Dx ni akan duduk di bawah belakang. Dx. Lagi satu huruf adalah huruf U. Huruf U kita kena buat kat sini. Du. Sini pun Du.
Boleh? Okey, jadi kita isi kat sini apa? dy du. Nak ambil kat mana dy du? Sini. dy du. Bezakan dia. Terus dapat 3/4 u kuasa 2. Perbezaan yang mudah je dia bagi. Darab dengan du dx ni. Du dx adalah negatif 3 sahaja. Du dx. Okey. Selepas tu, kita buat, kita akan dapat jawapan kita adalah negatif 9/4 u kuasa 2. Okey. Dan bila dia nak dy dx, biasanya kalau dia tak bagi tahu apa-apa, kita kena masukkan balik u tu. Sebab kita nak dalam sebutan x. Jadi kamu hanya perlu ganti tapi tak payah expand. 9/4 u kita adalah 2 tolak 3x kuasa 2. Sudah siap. Ini kita bagi apa? Petua rantai. Ataupun satu lagi juga dikenali sebagai kaedah pergantian. Boleh, siap? Okey. B. Seterusnya, persamaan garis normal kepada lengkung DA pada titik 02. Apa maksud persamaan garis normal? Sini B. Persamaan normal. Okey. Kalau ada satu lengkung, tak kisahlah lengkung apa pun, apa bentuk lengkung pun. Kalau bagi lengkung macam ni, okey. Satu garisan yang menyentuh lengkung tu kita panggil dia apa? Tangent. Manakala garisan yang 90 darjah dengan tangent ni adalah kita panggil normal. Jadi automatik kamu kena faham, tangent dengan normal adalah garis lurus. Nampak? Bila dia minta persamaan normal, dia seolah-olah dia minta persamaan garis lurus. Nampak? Jadi apa formula kita? Y sama dengan mx tambah c. Cuma kecerunan dia mestilah ambil kecerunan normal. Jangan ambil kecerunan tangent. Okey? Jadi macam mana kita nak cari kecerunan? Apa nama dia? Normal tu. Kecerunan normal dia kena ambil daripada kecerunan tangent. Sebab 90 darjah ni formula tadi, ingat tak? M1 ini M tangent. Ini M normal. Formula kita apa? M tangent darab dengan M normal sama dengan negatif 1. Manakala M tangent adalah dy dx. Formula dia berangkai ni. Berangkai formula dia. Nampak? Dia macam tadi soalan. Dia request. Kita nak apa? Nak cari M normal. M normal kata pergi minta kat tangent dulu. M tangent kata mana dy dx-nya. Mana dy dx kita? Ni dy dx nampak? Ini adalah kita punya apa? Dy dx. Okey? Bila dah ada dy dx, apa kita buat? Gantikanlah dengan berapa dia bagi? X kosong. Pada 02, nilai X kosong. Jadi X kosong dapat apa? Negatif 9, betul? Boleh congak. Negatif 9. Siapa tak boleh congak? Jagak tu. Jadi dy dx. Jadi saya pindah ke sini kejap dy dx masukkan kosong, kita akan dapat negatif 9/4 kali kosong jadi 2 kuasa 2. Akan dapat negatif 9. Ini adalah M tangent. Negatif 9. Tukar kepada M normal. M normal adalah negatif jadi positif. 9 pusing jadi 1/9. Dia pusing nombor tu. Pusing. Jadi M normal kita adalah 1/9. Isi kat sini. Y sama dengan 1/9 X tambah C. Okey. C macam mana nak kira? Masukkan? Macam mana nak kira? Masuk koordinat kat mana? Kat mana kosong nak letak? Tak payah. C dia bagi 2. Macam mana jawapan dia tulislah. Okey. Ini betul gaduh dengan siapa ni? Tak buat hati dengan saya. Kan? Sebab apa? Dia bagi 02. 02 tu adalah C.
02 darasi. Saya kira lah. Tak tu. Okey. 9. Ui, banyak. Kalau kamu boleh jawab 9 dah. Soalan. Ada lagi boleh jawab ni. Kalau boleh jawab 10, maksudnya dah A dah. Kalau 10 A. Kalau dia jawab 1 sampai 10, straight betul semua, confirm A+. Tahu kenapa? Momentum. Belum pernah lagi orang jawab 1 sampai 10. Betul semua. Tiba-tiba sampai nombor 11, tak nak. Tak pernah lagi. Kita panggil dia momentum. Dia tengah sedap jawab. MX je. Jangan. Nanti. Kalau berlaku pelanggaran berkesan, kacau lah. Kan? Momentum banyak guna. Belajar fizik belagak. Momentum juga di pelanggaran berkesan juga digunakan dalam kimia. Kat mana? Wah, pandai Okey. Kat mana kita gunakan dia dalam kehidupan seharian? Dalam suhu waktu baju kita ada suhu tinggi. Kalau masak pun sama suhu minyak. Kalau apa benda? Bukan salah. Orang tak pakai kehidupan seharian tu. Kadar tindak balas ni kehidupan harian macam kita jalan dekat biasa-biasa dekat shopping kompleks mana jalan. Kalau kita langgar orang tu dengan pelanggaran berkesan, apa kadar tindak balas dia? Nampak? Kalau langgar pum depan-depan, kadar tindak balas dia kuat. Tapi kalau langgar sikit je, sorry, kadar tindak balas kurang. Faham tuan-tuan? Okey. Kalau aku ajar kimia kurang, fail. Tapi saya sekarang ni tengah study sejarah ni. Saya tahun lepas saya nak ajar sejarah. Macam best pula ajar sejarah. Ajar 1, komplain 5. Ajar 1, komplain 5 kan. Kenapa sejarah macam ni? Okey. Sejarah tak boleh komplain. Sebab apa? Sejarah sudah menjadi sejarah. Nombor 10. Dah habis ke tadi? 9 dah kan? 10. A. Diberi pengamiran 46 N X. Kenapa dalam kurungan tu? Dx sama dengan 13. Soalan pertama. Dia minta pengamiran 64 3 N X dx. Ini lama tak jumpa soalan mudah ni. Saya dah ingat tadi. Macam ni, saya ingat. Mula-mula buat apa? Jawapannya negatif? Salah. Nampak. Itulah. Kalut jawab. Relax. 3 ni kita kena keluarkan. 3 duduk kat sini. Sebab kita kena keluarkan yang tinggal kena sama dengan benda ni. Betul tak? Bila nombor dia berubah, dia akan ada negatif. Jawapan kita adalah negatif 3 kali 13. Dapat negatif 39. Saya kena share recording ni dekat mak kau dah puan. Sebab tu tak dapat markah. Kalut. Relax. Dah biasa? Abang okey? Abang pun tak ada. Dia kan tu dia lupa. Dia ada adik-adik ramai. Adik dia muka macam dia. Kan? Dah nama adik tu tak? Kau bayangkan lahir-lahir adik, muka lain. Kau nak apa? Okey. B. Belum B. Nombor 2. Pengamiran 45 N X dx. Campur pengamiran 56. Ini pun senang, ya Allah Akbar. Kenapa dia bagi soalan mudah macam ni? Dx. Okey. Sementara whiteboard saya semakin lama semakin menghilang. Apa step pertama? Keluarkan dulu. Expand. Dan bracket expand. Potong terus puan Israk, sabar. Expand dulu. Bold mass. Bracket first. NX dx. Campur dengan ini, expand. Kamu akan dapat 56 NX. Tolak dengan
5, 6, 2. Okey. Jadi kita ada 4 dengan 6. Jadi 2 ni kita boleh gabungkan menggunakan petua rantai. Nampak? 5 dengan 5 boleh bergabung. Yang tinggal apa? 4, 6, NX. Tolak dengan yang ni boleh congak. 2 darab hasil tolak, hasil beza dia. Nak 2 darab dengan 6 tolak 5, 1. Jadi 2 kali 1. Macam tu. Berapa Mamat ni? 13. Jadi jawapan kita adalah 13 tolak 2 dapat 11. Okey. Penat tu markah 2 markah. 2 markah. Sebab yang ni atas 1 markah, bawah 2. B, dia minta apa B? B dia minta pengamiran 5M 8X tolak 5 DX dalam sebutan M. Dalam sebutan M. Ini nak tengok kamu buat pengamiran saja soalan ni. Jadi pelajar kena tahu buat pengamiran saja. Kita tukar jadi kotak. 8 jadi apa? 8X kuasa 2 per 2 tolak dengan 5X tutup 5 dengan M. Yang ini kita boleh simplify jadi 4. Jadi kita masukkan M dulu. Jadi 4M kuasa 2 tolak dengan 5M. Okey. Kemudian kita tolak dengan ini. Bila tolak hati-hati. Lepas tolak kena letak kurungan. Takut nanti salah simbol. Masuk 5. 5 maksudnya 4 kali dengan 5 kuasa 2. Tolak dengan 5 kali 5. Okey, kita akan dapatkan sini 4M kuasa 2 tolak 5M. Yang ini kita akan dapat 100 tolak 5, 75. Tak ada cahaya kau. Okey. Markah 2. Apa benda? Macam mana kau nak selesaikan? Dia bukan sama dengan kosong. Nampak kalut semacam lah. Mana? Bukan tak ada nilai. Ni sama dengan ni. Kacau. Habis selesai. Kuadratik. Kuadratik boleh tekan kalkulator hanya dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Dia sama dengan kosong. Nampak? Jangan kau pandai-pandai mentekan. Habis benda ni. Markah 2 je. Dah penat-penat buat. Hilang pula markah. Rugi dapat. Sebab itulah patut saya memang target kau dapat A+ itu. Exam trial. Tapi 40 je. 40 kan? Isyraq banyak lagi dapat. Isyraq apa Isyraq? 48. Nampak? Ni? Nanti kita bincang kat rumah. Nombor 11. 3 murid pergi ke sebuah kedai untuk membeli pembaris pen, marker dan pen. Item yang dibeli dengan jumlah yang dibelanjakan ditunjukkan dalam jadual 11 yang berikut. Wow. Dah macam matrik pun ada ni. Cari harga sebatang pen, marker dan pen. Ini adalah sistem persamaan. Jom kita buat. Aduh. Pembaris apa? X, Y, Z kan? Pembaris X, Y, Z. Okey. Jadi saya akan ambil 2X campur dengan 3Y campur dengan 4Z sama dengan 11. Kemudian 4X campur dengan 3Y campur dengan Z sama dengan 10. Kemudian X campur dengan 2Y campur dengan 4Z sama dengan 8. Sistem persamaan. Okey. Step pertama buat apa Isyraq?
Tekan kalkulator dulu. Dapatkan jawapan dulu. Kan? Kalau jawapan tak ada, make error tulis tu. Tak boleh selesai. Senang. Jangan lawan. Jadi jawapan kita kat sini apa? Kita dah ada jawapan. Kita akan dapat X berapa, Y berapa, Z berapa. Kalau jawapan kita tak logik, kita check ada something wrong. Sebab ni harga pembaris, kan? Marker dengan pen tu dia pembaris harga 200. Pelik lah cerita dia. Ada mas ke? Ada, boleh. Tukar kereta, dapat. Degree 3. Unknown 3. Degree 3 pula. Unknown 3. Equation 1. Unknown 3. Bukan degree. Unknown 3. Masuk. 1, 2. Masuk. Dapat Fadilah. Boleh. Okey, berapa? X berapa? X 4%. 0.4. Y? Ha? Ni Z? 6% logik. 6%? Betul. Logik. Pembaris harga 4%. Marker pen RM2.60. Pen 6%. Okey, logik. Jadi macam mana selesai dia jalan kerja dia? Kita pilih yang sama dulu antara ketiga-tiga. Letak nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Biasanya saya akan pilih 1, 2. Kan? Ni ada Y. Dia 1, 3 dengan 3, 2. Sebab yang 3 ni just darab untuk memudahkan. Mana? 3 dengan 2. Sekati lah cepat. Tak senang. Semua senang. Ustaz dah marah. 1 dengan 2 kita tolak kan. Maksudnya saya akan susun apa dapat? Tolak. Kita akan dapat negatif 2x campur dengan 3z sama dengan 1. Ini dah jadi nombor 4. Okey. Lepas tu kamu tak boleh kamu kena ambil combination yang lain pula. Kan? Combination lain kita boleh ambil yang mana? Mana-mana boleh ambil, tak ada masalah. Ambil 1 dengan 3. Nampak? 1 dengan 3 ataupun ambil mana? 3 dengan 2. Ambil 1 lah. 1 dengan 3 lah. 1 dengan 3. Saya tulis 1 dengan 3 kan. 1 dengan 3 maksudnya 2x tambah 3y campur 4z sama dengan 11 dengan 3. X tambah 2y kat situ campur dengan apa tu? 4 Z sama dengan 8. Okey. Cuma kamu kena ingat, kalau atas mati Y, Mamat ni pun kena mati Y. Kalau dia tak mati Y, dia akan tanya balik Y. Jadi macam mana kita nak mati kan? Dia kalau atas mati Y, bawah pun kena matikan Y. Jadi 3 dengan 2 maksudnya atas saya akan darab dengan 2, bawah darab dengan 3. Apa susah CP2 ke 3 tak apa lah. Ini dapat 4x campur dengan 6y campur dengan 8z sama dengan 22. Bawah 3x campur dengan 6y campur dengan 12z sama dengan 24. Jadi kita akan ambil tolak, kita akan dapat kat sini x campur dengan negatif 4z sama dengan negatif 2. Ini nombor 5. Lepas tu kita akan buat 5 dengan 4. Dia standard macam tu je. Jadi kalau susun dia cantik ada. Satu keluar kiri kanan. Okey. Jadi untuk 4 dengan 5 kita terus guna kalkulator. Negatif 2x tambah 3z sama dengan 1 dengan x tolak 4z sama dengan negatif 2. Jadi kalau guna kalkulator macam tak sono baik guna bawah tu lah. Cuba manual lah. Cuba. Darab ni.
bawah darab 2. Jadi saya akan dapat negatif 2x tambah 3z sama dengan 1, bawah dia 2x tolak 8z sama dengan negatif 4. Tapi nak hapus dia kena tambah sebab negatif positif. Yang tinggal mati. Ini akan dapat negatif 5z sama dengan negatif 3. Z sama dengan 3/5, 0.6. Patah balik Z pergi dekat mana-mana yang kita dapat 2 ni. Patah balik. Jadi kita ambil nombor 5. Saya ambil nombor 5 X tolak dengan 4, Z 0.6 sama dengan negatif 2. Tak payah buat dalam kerja. X kita ada jawapan, ambil jawapan je tak. 0.4. Substitute je. Okay. Sama juga yang last kali kita kena pilih yang ramai-ramai ni, mana-mana satu. Untuk dapatkan Y pula. Pilih mana-mana. Ambil ganti je. 2X 0.4 campur 3Y campur dengan 4Z tadi 0.6 sama dengan 11. Ambil jawapan terus. Y sama dengan 2.6. So jawapan kita dah ada. Ini hanya buat jalan kerja saja. Okay. Soalan ni memang panjang lah, 6 markah. Persamaan serentak. Tapi sebenarnya dia lebih mudah kalau kamu belajar Gauss-Jordan. Kamu tak belajar Gauss-Jordan? Tak belajar. Dia tak ajar Gauss-Jordan. Cuma tapi dekat buku teks dia ada suruh scan tau. Dia kat tepi dia ada sila scan untuk teknik Gauss-Jordan. Kan? Tapi tak ada. Tak ajar. Saya nak tahu boleh pakai ke tak boleh pakai Gauss-Jordan. Okey, bagi yang cikgu-cikgu yang tengok rakaman saya, boleh pakai tak Gauss-Jordan? Gauss-Jordan senang, kita selesai kat ni je. Atas ni dulu. Kita selesaikan situ dulu. Okey. Nombor 12. Wow, trigonometri. Ngam-ngam soalan ni sampai saya punya jawab marker habis. Amira, Hanan, boleh follow tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Boleh makan tak apa. Tak ada masalah, boleh makan. Kami belajar. Kan biskut ke, kopok ke. Kalau ada extra, post. Dalam tak ada. Nombor 12 kan? Okey. Alamak, ini kritikal ni, kritikal. Sekejap, mana notepad saya? Warna hitam lah, hitam. Sampai habis dah buat tu. Siapa ni pasal? Boleh jawab exam tuan. Boleh dapat A+. Tak, masa jawab exam tu bawa dah pen merah. Kan? Lepas jawab tu bulat dekat atas A+. Cikgu tu tengok apa ni? Dah write siap sendiri. Nombor 12. Lakarkan graf bagi Y sama dengan 3 cos 2x bagi x kosong dengan pi. Seterusnya tentukan nilai k supaya dia bagi itu ada soalan seterusnya. Cos 2x sama dengan 2k. Mempunyai satu penyelesaian sahaja. Okey, macam mana nak lakarkan ni? Langkah pertama, kita tengok paksi dulu. Okey, lepas tu kita tengok amplitude. Amplitude dia 3 tau. Bila 3, kita mesti agak-agak mesti ada 3 atas, 3 bawah. Amplitude agak. Kemudian kita tengok graf ni pula. 2x. 2x maksudnya kena buat 2 graf cos untuk full graf. 2 graf cos. Full graf maksudnya apa? Sampai 2 pi. Jadi kalau penuh maksudnya 360, 2 pi.
Kena buat 2 graf. Tapi dia nak sampai pi saja. Maksudnya apa? 1 graf saja. Graf apa? Cos. Graf cos 1 saja. Betul? Nak buat graf cos dengan cantik, kamu kena buat dia punya kuadran. 1 graf ada 4 kuadran. Jadi saya akan buat 4 kuadran. 1, 2, 3, 4 kuadran. Buat. Betul graf cos bentuk apa? V. Ya, graf cos bentuk V. Jadi kita akan mula ke atas ni. Pergi sini. Pergi sini. Naik balik. Sini V. Bentuk V. Lepas tu kita berkawat. Kanan kiri, kanan kiri. Maksudnya apa? Okey, macam ni. Kalau kamu tak pandai buat graf yang cantik, saya pernah ajar Ishraq ni sebab tangan dia memang salah sikit. Sambung je V dulu. Sambung je V. Pakai pensel tekan tak apa. Kelabu-kelabu sikit lah. Jangan tekan lagi. Kita akan berkawat kanan dulu. Ni kembung ke kanan. Kembung ke kanan. Kemudian kembung ke kiri. Kemudian kembung ke kanan. Kemudian kembung ke kiri. Siap. Boleh? Jangan malu-malu buat garis-garis tu tak apa. Buat. Garis-garis ni pun ada tak buat macam teka je. Macam mula-mula Ishraq dulu. Kena marah betul lah. Graf cos ni bukan macam ni. Tak saya cuba tengok. Biasanya pengalaman saya dah ajar dia lama. Graf cos dia akan jadi macam ni. Ini tak beruji. Tengok. Betul tak? Okey, sikit lah. Okay. Boleh tak buat? Okey. Seterusnya kita buat apa? Tandakan dekat paksi kita ini pi. Ini pi per 2. Atas 3. Sini negatif 3. 2, 1 nak letak pun boleh. Tak letak pun tak apa. Tak wajib. Okey. Kemudian dia kata apa? Tentukan nilai K supaya cos 2x sama dengan 2K mempunyai satu penyelesaian sahaja. Okey, satu penyelesaian sahaja. Okey, kita tengok cerita dia. Saya akan buat persamaan dia. Y sama dengan 3 cos 2x. Kemudian persamaan yang kedua dia bagi apa? Cos 2x sama dengan 2K. Jadi kita boleh ganti tempat tu dengan 2K. Jadi Y sama dengan 3 kali dengan 2K sama dengan Y sama dengan 6K. Ini persamaan kita. Kan? Bila persamaan macam ni, dekat mana kita boleh dapat benda ni untuk apa ni? Satu penyelesaian saja. Satu penyelesaian maksudnya dekat tangent ujung ni. Sini. Mak, dia hanya kena satu tempat. Yang lain potong je terus 2. Okey. Jadi ini negatif 3 lah, betul-betul ngam-ngam dekat negatif 3 lah, kan? Jadi kita letak y kita y sama dengan negatif 3. Jadi sama juga dengan 6K. K dapat negatif 1/2. Tak ada soalan Selangor macam ni. Lebih kurang. Kau tak jawab kan? Dapat full mark? Kau dah rebus belum kertas tu? Aduh. Tapi betul kamu jangan risau. Memang soalan Selangor 3 set tau. Bukan 1. 3 set. Nampak? Semua terbaik soalan dari ladang. Okey. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Kita masuk bahagian B ni. Boleh jawab lah bahagian B nanti. Bahagian B. Jawapan kalau kamu nak, saya boleh bagi jawapan. Tapi saya tak ada. Nanti saya bagi. Dekat Cikgu Jeb ada. Terima kasih Cikgu Jeb. Cikgu Jeb, terima kasih atas soalan. Terima kasih Cikgu Jeb. Jawapan pun terima kasih Cikgu Jeb. Saya tak tengok lagi. Nanti saya masuk Cikgu Jeb. Terima kasih Cikgu Jeb.
Cikgu Jack, kau boleh masuk dia punya blog, bagus. Cikgu Jack. Ha. Okey. Anan? Amira boleh? Boleh cikgu. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Sama baik.